Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Perikatan Nasional menolak permohonan Parti Pejuang untuk menyertai Parti Perikatan Nasional, ini jawapan mendukacitakan daripada Mukriz Mahathir selepas ditolak oleh Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma. Dan mohon kiranya Anda bantu tekan butang subscribe itu supaya Anda dapat membantu mengembangkan channel ini dan dapat membantu mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Mukriz Mahathir telah pun kalah teruk di dalam PRU 15 baru-baru ini. Parti GTA ataupun Gerakan Tanah Air Pejuang termasuk Tun Mahathir Mohamad telah pun kalah teruk sehingga deposit mereka juga telah kalah. Tidak ada satu orang pun daripada parti itu yang menang dalam pilihan raya. Ada penganalisis politik mengatakan bahawa Pejuang mahu menghidupkan semula peluang mereka dalam kancah dunia politik melalui penyertaan dalam Perikatan Nasional. Itulah sebabnya ada yang menjangkakan dan meramalkan bahawa Mukriz Mahathir akan menyertai Perikatan Nasional kerana di Kedah Perlis, ke bahagian utara, yang kelihatan kuat di sana ialah Perikatan Nasional. Itu sebabnya Mukriz cuba-cuba untuk mendapatkan talian hayat melalui Perikatan Nasional. Malangnya, Perikatan Nasional tidak memberikan talian hayat tersebut, namun telah menolak permohonan Parti Pejuang menyertai Perikatan Nasional. Sehingga itu, Mukriz akhirnya tampil memberikan respon terhadap tindak balas Perikatan Nasional menolak Parti Pejuang menyertai Parti Perikatan Nasional. Menurut Mukriz, selepas ditolak daripada permohonan tersebut, Mukriz kata Perikatan Nasional menolak iltizam untuk tak pecahkan undi Melayu. Wow, ini menarik. Kata Mukriz, Parti Pejuang Tanah Air pimpinan Mukriz menyatakan kekecewaan terhadap penolakan Perikatan Nasional daripada menerima mereka sebagai anggota baru. Menurut Mukriz, adalah amat mendukacitakan bahawa iltizam dan matlamat untuk tidak memecahkan undi orang-orang Melayu tidak disambut oleh pimpinan Perikatan Nasional. Kata Setiausaha Agungnya Amiruddin Hamzah, Perikatan Nasional hari ini memutuskan untuk menolak permohonan Pejuang. Parti Serpihan Bersatu yang juga tonggak dalam gabungan itu. Tiada alasan diberikan, kata beliau. Pejuang ditubuhkan selepas Mukriz, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan sekutu mereka disingkirkan selepas langkah Sheraton 2020 yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Pejuang kemudian bergabung dengan parti-parti kecil Melayu tetapi kalah teruk dalam pilihan raya umum lalu, sehingga semua calonnya termasuk Mahathir dan Mukriz sendiri hilang uang pertaruhan. Berikutan itu beberapa perpecahan yang menyaksikan Mahathir keluar Pejuang dan menyertai Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra pimpinan veteran politik Ibrahim Ali. Pejuang dilihat mau menyertai gabungan yang lebih kuat bagi mencari kedudukan strategik bagi menebus kekalahan dalam 6 pilihan raya negeri pada tahun ini. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Pejuang juga berkata akan terus menggerakkan jentera untuk bersiap sedia menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Semoga Mukriz dan Pejuang mempunyai jalan yang cerah. Ikuti terus ulasan selepas ini. Ini satu lagi, sambungan kepada bosku Najib. Khairi selepas dipecat daripada UMNO, tiba-tiba muncul pula pada pagi ini memberikan pendedahan mengejutkan seluruh Malaysia.
Najib baru saja saya sampaikan tadi telah pun dibenarkan keluar daripada Hospital Kuala Lumpur kerana mengalami jangkitan paru-paru teruk baru-baru ini. Namun diberitakan beliau semakin pulih. Tetapi apa yang mengejutkan kita, Khairi Jamaluddin tiba-tiba tampil membongkar semula isu Najib. Walaupun beliau bukan lagi ahli UMNO kerana telah dipecat dan kini bekerja sebagai seorang DJ radio, kini Khairi pula tampil dengan mengatakan cerita bosku belum tamat. Wow, apa cerita atas cerita ini? Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin atau lebih dikenali sebagai KJ menyimpulkan Datuk Seri Najib Razak masih berpengaruh kuat dan kekuatan itu menentukan masa depan parti tersebut. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairi ini. Meskipun Najib masih dalam penjara, tetapi masih dapat dilihat bahawa pengaruh Najib di luar penjara masih kuat. Bahkan masih terlalu ramai pengikut Najib ataupun pentaksub Najib yang berada di luar. Selain daripada itu, akar umbi yang mengharapkan Najib kembali buat comeback masih ramai. Tetapi persoalannya, dengan Najib yang seringkali sakit dan yang terkini masuk pula hospital kerana jangkitan paru-paru, persoalan kita ialah adakah Najib mampu bertahan di penjara selama 12 tahun ataupun adakah Najib akan mendapat pengampunan diraja selepas 3 atau 4 tahun. Kalau itu yang berlaku, adakah Najib mampu bangkit semula untuk membangun dan membangkitkan semula UMNO, ataukah walaupun Najib sudah ada, ia tetap tidak dapat membuat UMNO bangkit semula? Khairi yang juga bekas ahli Parlimen Rembau berkata, era Najib yang cukup sinonim dengan fenomena bosku dalam UMNO juga belum berakhir, memandangkan ramai muka baharu menganggotai Majlis Tertinggi MT adalah kalangan penyokong tegar bekas Perdana Menteri itu. Katanya, walaupun Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi kekal Presiden, Najib tetap mempunyai kekuatan yang tidak boleh dipandang remeh. Datuk Ahmad Zahid Hamidi memang kuat, tetapi kalau kita tengok dengan teliti dan sebagai contoh barisan baharu dalam MT, saya nampak ramai mereka sebenarnya kalangan penyokong tegar bosku Datuk Seri Najib Tun Razak, kata Khairi Jamaluddin. Macam saya katakan tadi, kata Khairi, jangan pandang ringan suara di belakang di penjara. Suara yang ada sekarang ini dan pengaruh suara itu menentukan masa depan UMNO, katanya dalam postcard keluar sekejap yang dikendalikan bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Hamdan. Menurut Khairi, yang ketika dalam kabinet dipimpin Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menggalas peranan Menteri Kesihatan, berkata cerita mengenai bosku belum lagi tamat. Saya rasa pendengar podcast ingin tahu tentang perancangan bosku, tetapi yang boleh saya katakan ialah ia belum selesai lagi. Ini adalah rancangan yang mungkin belum diketahui lagi oleh kita semua apa rancangan bosku Najib. Menurut Khairi, saya nak sebut dalam podcast keluar sekejap mengenai pandangan saya, dan pendengar pun tahu pandangan saya selepas kekalahan 2018 PRU14 berkenan bosku. Tetapi saya katakan, bosku masih mempunyai kekuatan yang perlu diambil kira, kata Khairi Jamaluddin. Sambil itu, Khairi menambahkan, Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil adalah bekas pegawai khas Najib dan Datuk Johan Abdul Aziz yang kalah di Parlimen Hulu Langat pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Mereka ini antara muka baru MT dan mereka adalah penyokongnya Najib, kata Khairi lagi. Khairi dipecat daripada UMNO pada Januari lalu. Beliau berkata sementara Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan didenda RM210 juta pada 2020 selepas didapati bersalah atas
tuduhan yang disabitkan terhadapnya atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah dana SRC Internasional berjumlah 42 juta. Sabitan tersebut dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Disember 2021 dan disahkan oleh Mahkamah Persekutuan Ogos lalu. Beliau kini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang. Walaupun begitu, Khairi berkata, Najib kekal sebagai pemimpin popular dan menyatakan banyak mesej terima kasih ditujukan kepada bekas ahli Parlimen Pekan itu minggu lalu apabila laluan MRT Putrajaya yang dicadangkan Najib ketika berkuasa beroperasi sepenuhnya pada 16 Mac lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.